Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 14/1/2023 bersamaan dengan 21 Jumadats Tsaniyah 1444, kita teruskan pengajian kita dalam siri terakhir bagi surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64, akhir juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 14, 15, 16, 17, 18 sampai ke akhir surah. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang fitnah ataupun ujian melalui sebahagian daripada keluarga kita. Bukan semua isteri, suami, anak-anak jadi ujian. Ada mereka menjadi kebaikan, tapi ada sebab dia ada di kalangan, ada di antara mereka menjadi ujian. Maka sabarlah menghadapi ujian dan perbetulkanlah perjalanan supaya anak-anak kita, harta benda kita menjadi sebab untuk memasuki syurga ataupun naik darjat dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang larangan daripada sifat bakhil, kopi, jangan. Sifat bakhil ni susah diri dia apa susah, nak makan kena mikir 10 kali nak beli makanan, sedangkan dia lapar. Dan juga sifat buruk ini tidak baik. Kemudian Allah SWT bagi arahan di akhir surah supaya al-infaq, banyaklah bagi sedekah. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Ayat ni panjang, kita baca satu ayat ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu. Dia boleh tukar balik, boleh silang, termasuk juga suami kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagimu. Jadi Allah Ta'ala peringat kepada kita, ada di kalangan isteri, bagi isteri pula suami ataupun anak-anak yang menjadi musuh bagi kamu. Tengok nota di bawah, dia kata kerana di antara isteri, ada di antara isteri dan anak menyebabkan suami dan bapa masing-masing terdorong melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau terhalang daripada melakukan sesuatu yang baik. Kita nak buat baik, bini pula tak suka, anak tak setuju, macam-macam kerana yang berlaku, maka itu dia panggil fitnah.
fitnah, ujian. Jadi Allah SWT sebut dalam ayat yang lepas, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tengok dalam ayat yang lepas, ayat 11. Allah kata ini munasabatul ayat. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada mana-mana musibah yang menimpa kamu kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah perintahkan kita supaya taat pada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 12. Maka di sini Allah Taala peringatkan ayat 14 ni, kamu taat pada Allah dengan Rasul, laksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, jangan menjadi penghalang kamu, menyekat kamu daripada nak buat benda baik, iaitulah oleh anak, isteri dan anak-anak. Hati-hati. Ada isteri yang menyebabkan suami jadi bertambah baik, kuat ibadat, kuat sedekah contohnya. Ada isteri lain macamnya, bunyi kita nak sedekah tu, berubah muka dah, tak ada makan dah. Dia kata pada sedekah orang baik bagi dia. Sudah. Ada ayah nak ajak benda baik, anak pula tak bantah. Kita kata itu kacau yang berlaku dalam rumah kita. Maka Allah Taala sebut di sini, aduwwal lakum, menjadi musuh bagi kamu. Allahu Akbar. Fahzaruhum, maka oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Jadi berjaga-jaga, hati-hati kita dengan mereka. Siapa dia mereka itu? Iaitulah isteri dan anak-anak termasuk suami yang menghalang kita daripada melakukan kebaikan, daripada melakukan perkara yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, dari sudut tafsir sedikit, tafsir ayat ni dulu sebelum kita pergi ke belakang ke ayat seterusnya. Min di sini, min, inna min, itu orang belajar bahasa Arab, dia kata min litab'id, makna menunjukkan separuh, bukan semua. Inna min azwajikum wa aulad, ada sebahagian, bukan semua. Ada anak yang Masya Allah lagi ramai anak, lagi kuat dia ibadat. Ada isteri yang juga sama, Masya Allah, lagi kuat dia punya ibadat. Dulu pakcik ni tak mau solat jemaah, contohnya bila kahwin dengan makcik dia ni, 5 waktu solat jemaah. Setengah temari duduk pondok lagi, contoh nak mengaji semula. Kita kata itu baik. Ada juga hak jenis lari, tak kata apa. Kata di Ibnu Al-Arabi, tanda kata Ibnu Al-Arabi, ada alif lam, Al-Arabi, al-aduwu lam yakun aduwan li zatihi. Musuh di sini bukan makna musuh zat dia tu musuh. Tengok bini kita, ni musuh ni, patut nak pergi dekat, macam mana dengan dia? Tengok anak-anak, ni musuh ni, habis macam mana kita nak didik dia? Bukan itu. Wa inna ma kana aduwan li fi'li, perbuatan dia tu jadi musuh. Mana apabila isteri, anak-anak melakukan perbuatan maksiat dan mungkar yang menghalang kita daripada melakukan kebaikan, maka dia jadi musuh di situ. Jadi musuh di situ. Dalam hadis ni jarang kita sebut lagi ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qa'ada li ibni Adam fi tariqil iman. Syaitan duduk di tengah jalan iman, dia nak sekat kita daripada beriman. Faqala lahu atu'minu wa tazaru dinaka wa din abaik, mu nak beriman, mu nak tinggal agama untuk nenekmu. Untuk orang kafir lah. Bagi orang beriman dah, mu nak ikut sunnah Nabi, mu tinggal amalan untuk nenek yang menjadi budaya dalam masyarakat ni walaupun tak ikut sunnah. Contohnya ini kacau. Maka fakhalafahu, anak Adam yang kafir tadi tak hirau kepada syaitan, dia beriman. Ataupun yang tak ikut sunnah tadi, dia tak ikut sunnah walaupun dimarah oleh orang. Ini penting. Kemudian dia pergi pula, dia tengok orang nak hijrah, dia hidup sekat hijrah. Mu nak hijrah, tinggal harta benda rugi. Hamba Allah Ta'ala ni terus berhijrah, syaitan apa kalah. Dia hidup tengah jalan jihad pula. Mu nak pergi jihad, mati. Isteri jadi janda, anak-anak jadi yatim, isteri mu jadi bini orang lain. Ada yang lembek, ada yang lawan syaitan. Faqab hajahada faqutila,
Maka kata Nabi sallallahu semua orang yang lawan syaitan fa haqqun 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Maka Allah Taala tetap akan beri syurga bagi siapa yang lawan syaitan. Kita nak buat benda baik. Isteri tak suka, tak suka. Tak usah peduli dengan dia. Awak suka tak suka, benda ni kerana Allah aku buat, selesai masalah. Nak duduk dengan saya duduk, tak nak duduk lari. Itu ya. Kita tak suruh lari. Syaitan yang sudah bercerai, tapi maknanya kita jangan ikut dia dalam perkara yang menyalahi syariat. Maka kata baik, hadis ni rawahu An-Nasa'i wa Ahmad. Kata di Ibnul Arabi tadi, wa qu'udus syaitan. Macam mana syaitan tak tunggu kita tepi jalan tadi? Jalan hijrah, jalan iman, jalan jihad, jalan sunnah, semua dia tunggu belaka. Jawab dia dengan dua cara. Cara syaitan nak kacau kita dengan dua dimensi. Satu, bil waswasah. Dia mari waswahmu. Nak sedekah? Kan miskin kan? Nanti ada projek-projek pula lepas ni tak cukup duit kan? Kalau awak panjang umur 20 tahun lagi nak makan gapo, dia mari ya. Itu dia panggil waswah. Wastani bi an yahmila ala ma yuridu min zalika. Ataupun syaitan mari, kita kena dengar kata isteri tu, dia tak nak benda ni, tak usah buat. Anak-anak tak suka dengan kebaikan, tak payah. Jadi itu cara mainan syaitan mengganggu manusia. Baiklah para jemaah sekalian, ada juga ulama mengatakan, tulis dimensi yang kedua, al-adawah di sini adawatul mahabbah. Musuh kita dalam sudut kasih sayang. Dalam sudut kasih sayang. Terlalu sayang kepada anak, terlalu sayang kepada isteri, yang menyebabkan kita tak boleh berjihad, tak boleh nak berjuang Islam. Nak pergi perang, mati, bini marah, janda aku jangan pergi. Anak kata yatim lah saya, tak pergi jihad. Nak pergi berdakwah, jauh-jauh sikit, tak boleh. Pasal apa? Allah, macam-macam dah. Alasan-alasan yang begitu banyak, itu dia panggil adawatul mahabbah. Kalau dengan musuh lain, adawatu al-muqatalah, kita berlawan. Tapi dengan isteri dengan anak ni, dia jadi musuh melalui kasih sayang. Terlebih kasih kepada isteri dengan anak lebih daripada kasih kepada Allah dengan Rasul, maka itu nama dia musuh. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, panjang huraian ulama tafsir tentang makna adawah di sini. Ada kata adawah di sini dengan makna mereka menghalang. Ada juga ulama mengatakan adawah adawatul mahabbah, terlalu kasih menghalang kita daripada mengikut syariat Allah Azza wa Jalla. Baik, tengok ujung ayat. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan tidak marah, mana kita maaflah kepada kerana tak baik pada isteri dan anak-anak. Jangan peduli dengan dia, dan kita didik mereka supaya ikut kita, ikut buat benda baik. Wa ta'f anta wa tasfahu, dan kamu tidak marahkan mereka. Satu maaf, soal lagi tak marah. Tak marah tu maknanya bukanlah kita ni tidak ikut dia, tak ikut. Wa taghfiru, dan memaafkan mereka, tidak marah, memaafkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian terhadap kamu. Fa innallaha ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi ulama tafsir kata apa? Wa in ta'fu, kalau kamu maaf. Wa tasfahu, tak ambil tindakan ke atas mereka. Wa taghfiru, taghfiru, ampunkan dosa-dosa mereka. Fa innallaha ghafurun lidzunubi ibadihi, Allah Ta'ala mengampun bagi dosa hamba-hamba dia, dan memberi keampunan bagi orang yang minta ampun. Dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang-orang yang mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa dia maksud ayat ini para jemaah sekalian? Maksud dianya, bila ada kesalahan daripada isteri dengan anak-anak, kita janganlah menjadikan dia itu sebagai musuh, betul-betul musuh. Tak. Musuh orang panggil, tadi dia kata musuh mahabbah.
Mana kasih sayang kita tu kena kita betul balik, channel balik, aku sayang kepada awak. Kesalahan yang awak buat ni menghalang kita nak melakukan sunnah ini besar. Tapi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita betul balik channel. Jadi kita pun jangan duduk mengamuk tak tu pasal. Itu dipanggil wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jadi yang pentingnya perbetulkan kesalahan mereka. Jangan merajuk, jangan lari. Sebab itu tanggungjawab. Ni ada setengah ayah ni bila anak isteri tak dengar lari. Nah, merajuk. Baru ni ada seorang mari. Kata mari apa di sini? Mari nak belajar-belajar. Bila duduk sini kita pun siasat, rupanya dia balah dengan isteri di kampung. Kata tak adil lagi ni. Lah, perbetulkan. Bukan lari membawa dia di duduk lautan seorang. Ya, itu tak betul. Sebab kalau dia lari seorang pun tak sesaga masalah. Anak isteri dia pun tak ikut sunnah juga. Masih lagi dengan amalan-amalan yang tidak baik. Kita kata tak sesat. Jadi kita sebagai bapa, sebagai suami mesti bertanggungjawab dengan anak-anak, bukan biarkan mereka begitu. Tapi kita kena ingatlah, marah kita kepada isteri dengan anak-anak bukan marah musuh perseteruan, tetapi memusuhi dalam kasih sayang. Sebab dalam satu projek yang kita telah war-warkan, kita akan masuk syurga sekeluarga. Macam mana masuk syurga? Didik anak tidak, didik isteri tidak, ikut syariah tidak. Kita mengatakan itu satu kepincangan yang cukup dahsyat dalam kehidupan manusia. Bukan makna ayat ni pakai maaf ya. Tak apa, isteri tak utuh aurat, aku maaf. Allah kata wa in ta'fu wa tasfahu. Maaf di sini bukan makna ikut dia. Lah, orang Kelantan kata bukan ikut area dia, tapi ikut syariat. Jadi maafkan dengan makna kita didik mereka, kita ajak mereka mari bersama, jangan lari daripada perjuangan, kerana itulah yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar. Ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Tengok beza dah ayat ni. Ayat yang pertama Allah kata aduan, musuh. Ayat yang kedua ni Allah kata harta benda dan anak pinak kamu tu fitnah, mana ujian. Ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Jadi ujian di sini dengan mana apa? Tengok ayatnya anak. Ai innama amwalukum wa auladukum bala'un wa ikhtibarun lakum. Harta benda kita, anak-anak kita ni Allah nak uji kita. Nak uji kita, mu syukur ke tak syukur. Boleh harta, tanda kita syukur, kita tak akan ambil yang haram. Tanda kita syukur, kita akan infak pada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanda syukur. Tapi kalau harta haram pun dia lipat, harta halal pun dia ambil, maka ini tak syukur. Mentang dia pandai berniaga, mentang dia pandai buat projek, dia tak peduli halal haram, maka orang ni manusia yang celaka, sebab dia tak patuh pada syariat Allah Azza wa Jalla. Mari pula dapat harta pula, dia tidak infak pada jalan yang dibenarkan oleh Allah. Infak kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada isteri, orang di bawah tanggungan kita, infak fi sabilillah, bayar zakat. Jadi kalau ikut semua SOP, dia tak adalah jadi pada fitnah itu, ujian itu lulus. Aku diuji oleh Allah dengan harta banyak. Projek kita bulan-bulan juta-juta masuk duit, contohnya. Juta Malaysia, jangan juta rupi. Juta rupi kaya weh. Nak tukar 300 jadi sejuta lalu. Suka. Kita duk cakap dengan buat ustaz-ustaz ni. Kata kita mari sini cepat jadi jutawan. Jutawan rupiah. Ya, 300 lebih boleh sejuta. Kaya weh. Baik, jangan mari juta rupi, nak jumpa juta ringgit. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan harta dengan anak tu punca fitnah, bisa babi asyurul, musibuk dengan harta, tak sempat nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Sibuk dengan anak pinak, sibuk dengan keluarga, tak patuh syariah dalam kehidupan. Allahu Akbar. Maka itu nama dia fitnah. Ana di antara benda yang saya fikir panjang, mikir tak habis-habis, pakai ni pun duk mikir lagi. Terutama kali bila kita travel, kita berjalan. Mari sekumpulan anak-anak
satu family. Ayahnya cotik piuh atas kepala. Moknya ada kain tudung atas kepala. Tapi anak-anak dia bertukar dengan anak Siam dengan anak Cina hak tak tidak Islam. Pakai dia ketaknya hak perempuan. Belah sana sini. Kita kata duk manalah Pak Haji ni? Di mana peranan dia sebagai bapa, sebagai datuk, duk mana? Kenapa tak nasihat kepada anak-anak? Kenapa tidak nasihat kepada anak cucu ni? Anak orang cucu mung, bukannya anak siapa. Nah, kalau ayah kalau cucu tak dengar kita marah ke mak dia tu. Muak kerja apa ni? Pandai buat anak yang tak erti didik anak. Ini na'uzubillah. Jadi kita bimbang di sini fitnah yang Allah Taala sebut, kita gagal dalam mendidik anak-anak, termasuk lagi fitnah jalan jujur family. Ayahnya nampak jujur, piuh cotik atas kepala, moknya ada kain tudung, tapi anak cucu masya-Allah tabarakallah. Kalau kata nak tukar dengan anak Siam pun lebih kurang, nak kata dengan anak Cina hak bukan Islam pun sama ya pakaian. Kita kata di mana iman kita? Di mana kepatuhan kita kepada syariat? Inilah yang disebut oleh Allah fitnah. Anak-anak itu fitnah. Kalau kita gagal mendidik, bermakna kita terfitnah dengan ujian ini. Tapi kalau kita mampu didik, kita kata alhamdulillah anak kita terfitnah. Tengok ni, Allahu Akbar. Jadi banyak fitnah-fitnah yang ada dalam hadis ni panjang. Hadis tentang fitnah kepada anak-anak ni, tanda pelajar. Wa an Ya'la al-Amiri wa an Ya'la al-Amiri radhiyallahu anhu qala jaa al-Hasan wal Husain yas'ayan ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang cucu ni mari berjalan kedek mari dekat tok ayah dia. Siapa dia tok ayah dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila cucu mari fadammahuma ilai, Nabi kita peluk cucu dia. Sayang dia ke cucu. Macam kita juga sayang ke cucu. Siapa tak sayang? Waqal, Nabi bersabda, innal walada mabkhalatun majbanatun. Nabi kata anak kita ni, cucu kita ni ada kalanya menjadi sebab seorang itu mabkhalah, jadi bakhil. Kenapa tak sedekah tu? Allah tak tinggalkan anak cucu. Duit banyak, duit ratus-ratus ribu dalam akaun contohnya. Harta banyak tanah, bila orang minta derma, nyokuri, nyoketik ambil. Kaya banyak tu beri RM50 je tabur masjid. RM500 je bagi. Patut dia beri RM50,500. Pasal mabkhalah, bakhil. Allah, harta banyak tapi nak tinggalkan anak cucu. Walau anak dia kaya-kaya pun dia juga, tapi bakhil punya orang tak mau. Satu lagi majbanatun, anak juga menjadikan seorang bapa cucu tu penakut. Kenapa tak mau berjuang? Takut anak jadi yatim, takut cucu hilang atuk, macam-macam dia punya alasan. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wal lafzu lahu wa Ahmadu wa sahahu jam'un minal ulama. Jadi kita kata alhamdulillah, hadis anak ni menjadi sebab kita jadi bakhil ataupun jadi penakut. Bakhil nampak. Penakut macam mana? Penakut ni banyak versi benarnya penakut. Ada kalanya penakut, bila ayah tak boleh tegur anak tak solat, anak tak patuh syariah, anak perempuan tak tutup aurat, anak keluar bebas bergaul dengan siapa pun tak tahu, maka itu nama dia majbanah, bapa dia penakut. Isteri tak tutup aurat, tak berani tegur, penakut. Jadi kita ni banyak ujian Allah Ta'ala beri tak lepas. Banyak ujian tak lepas. Kita diingat ujian ni bila kena bala, kena penyakit. Penyakit dalam rumah ni pun besar. Sebab tu kadang-kadang kita kata ada seorang tok syekh, bila orang mari jumpa dengan dia, saya bukan zaman dulu, zaman kita ni ya. Dia kata, syekh saya ni duka cita, sedih sangat-sangat. Kenapa sedih? Dia kata sedih sebab keluarga tak dengar kata. Keluarga tak dengar kata. Anak sendiri pun tak dengar kata, cucu pun tak dengar kata. Tok Syekh ni bagi
bagi sepatah ya. Yang menyebabkan pak cik ni, ayuh ni tersentap, kata orang. Syekh kata biasanya air ni kalau keruh, dia tak keruh separuh jalan, dia keruh di kuala, kata orang. Maknanya kita tak dengar kata dengan sebab anak cucu tak dengar kata, dengan sebab kita tak dengar kata dengan Allah Azza wa Jalla. Menangis pak cik ni. Oh, kalau begitu saya kena betul saya dulu. Ya. Mana dalil? Dalilnya dia kata membaca ke tidak surah Al-Kahfi. Baca surah Kahfi. Ada kenapa Allah hantar Nabi Musa dan Khadir pergi baiki tembok yang nak terbalik kepunyaan dua anak yatim. Ingat dalam surah Kahfi, fa arada an yanqad, nak terbalik tembok. Kalau terbalik orang nampak harta budak ni. Allah hantar mari nabi, betul. Lish wa kana abuhuma salihah. Allah kata wa kana abuhuma salihah, ayah bapa kepada budak ni soleh. Ada sebagai ulama tafsir kata bukan ayah dia saja, abu tu tok dia. Tok dia tu soleh dah. Yang menjawabkan cucu dia Allah jaga dua nabi ataupun Nabi Musa dengan wali ataupun dua-duanya nabi. Khilaf itu tentang nak Khidir. Kita kata dua nabi mari nak baiki, nak jaga harta dia. Lis wa kana abuhuma salihah, sebab ayah bapa kepada dua budak ni soleh. Allahu Akbar. Jadi kata Tok Syekh, kalau kamu nak betul anak cucu, kita betul kita dulu. Kita bangun malam, kita tahajud. Kita bangun malam, kita istighfar. Kita bangun malam, kita bermunajat dengan Allah. Kita bangun malam, kita merayu, merintih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni jauh denganmu. Banyak melakukan perkara yang tidak baik. Kemudian kita menyesal, kita insaf. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali zahiran wa batinan wirasatan li auladi wa zurriyati. Ya Allah, jangan kau jadikan rusaknya perangai aku ni, yang zahirnya, yang batin, menyebabkan anak cucu aku menurun, terambil juga perkara yang tak baik. InsyaAllah dengan kita bermunajat, itulah di antara senjata yang kuat. Kemudian kita doa kepada anak kita doakan kepada cucu kita supaya jadi baik. InsyaAllah biiznillah azza wa jalla. Kuasa doa, kuasa istighfar, kuasa kita insaf, bersimpuh di hadapan Allah azza wa jalla, menyebabkan kita akan jadi manusia yang berubah suasana dia. Landscape dalam hidup kita ni akan berubah. Dengan sebab apa? Dengan sebab berlakunya perubahan dalam diri kita. InsyaAllah ta'ala. Banyak cerita-cerita yang kita dengar, cerita motivasi orang. Dia kata, ustaz, saya dulu hidup dalam stres, duit banyak, enjoy sana sini, bisnes berjalan, semua cawang yang kita buka kaya, tapi balik ke rumah macam balik nak masuk neraka. Na'uzubillah. Duduk di luar rumah hebat, disambut oleh staf-staf, dihormati oleh pekerja-pekerja, dilambung tinggi oleh media, kononnya seorang yang berjaya, tapi dia balik ke rumah, nak masuk dalam rumah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Baca doa dulu. Sebab masuk dalam rumah tak harmoni. Nya marah ke bini, anak-anak buat kerenah tak dengar kata, semaya apa dak gapo dak. Kita kata apa kebahagiaan hidup kita kalau setakat media melambung kita, tapi rumah tangga kita tidak memberi ketenangan kepada kita, maka itu di antara tanda-tanda tidak bahagianya seorang manusia. Wal'iyazubillah. Baiklah, dalam hadis itu hadis al-waladu innal walada mabkhalatun wa majbanatun, anak menyebabkan ayah jadi bakhil, ayah jadi penakut. Na'uzubillah. Hari ni ramai kita orang penakut. Tuan tu bacalah di akhir solat kita tu, di antara doa akhir solat kita, doa akhir solat ni dalam perisai Muslim pun ada. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli. Ya Allah, aku minta berlindung yang menjadi zat bersifat penakut
dan juga sifat bakhil. Wa an uradda ila arzalil umur, aku minta berlindung yang mulia Allah daripada kembali menjadi budak setelah kita sudah tua berumur. Nyanyuk dipanggil. Doa dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara ciri-ciri penakut yang dahsyat dalam dunia ni, bukan takut ke bini, nak bini seorang lagi, takut nak tegur bini yang tak patuh syariah. Bini tak patuh syariah, keluar rumah dengan keni luturnya, baju ketaknya, wangi-wangian yang melampaunya, tapi suami sengih jadi pak tolu ya, tak boleh nak tegur bini. Kita kata inilah bala besar yang menimpa kepada seorang manusia. Itu bala dari sudut harta. Allahu Akbar. Bala dari sudut keluarga, dari sudut anak. Bala dengan wanita pula apa dia? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tengok hadis lain pula kita baca. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini manis, khadiratun, hijau. Kita tengok pokok hijau comel ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Ta'ala lantik kamu menjadi khalifah untuk jaga dunia ni. Bukan khalifah Allah. Ana setuju dengan pandangan yang mengatakan manusia ni khalifah memakmurkan bumi. Kita tak usah kata kita ni khalifah Allah, sebab Allah Ta'ala tak perlu pada khalifah, tak perlu pada pengganti ya. Cuma Allah hantar Rasul sebab kita tak mampu nak interaksi direct dengan Allah. Itu sebab. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Ta'ala lantik kamu supaya jaga dunia ini, makmurkan dunia ini. Dengan apa? Dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Bukan duk badi berebut dunia, badi kerah kepala, badi mencari kesalahan orang, tuduh sana tuduh sini. Itu cerita orang yang menjadi khalifah tapi berebut nak mencari kedudukan. Bercakap apa merapu kadang-kadang kita dengar. Sekali cakap gitu, sekali cakap gini. Sebab apa? Sebab nak jaga hulwatun khadiratun, nak menjaga kedudukan yang manis, yang sayang untuk ditinggalkan. Asalkan boleh kerusi, jangan pergi orang jadi pegang dekat kerusi. Pergi dekat kerusi dia kena. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Ta'ala nak tengok membuat apa dengan dunia yang aku beri di tangan kamu. Mu jaga dunia ni membuat apa? Kamu suburkan dia dengan kebaikan, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau kamu buat subur dengan benda yang tak baik, kita kata na'udzubillah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dengar, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, fattaqud dunya, naklah kamu takut dengan fitnah dunia. Fitnah dunia. Dunia ni mari apabila kita mencari dia. Salah ke cari dunia? La, tak salah. Dalam hadis yang selalu saya baca, man kanatil akhirati hamma. Siapa dia jadikan akhirat itu agenda besar hidup dia. Kita cari rezeki, kita cari harta, kita cari buat tu buat ni. Untuk apa? Untuk apa ni, kepentingan Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ana dalam perjalanan rehlah kita ni sempat lagi kita pergi ziarah sahabat kita. Seorang muda lagi orangnya, tapi dia punya, Allah Ta'ala beri pada dia, dia berniaga. Dia buat ma'had pusat pendidikan Islam. Peringkat awal dia punya pendidikan ni semuanya percuma. Semua staf dia, daripada sopir, pemandu dia sampai ke tukang masak, yatakallamuna bil arabiyah. Tukang sapu. Kalau mau jaga tukang sapu macam pak cik awak sini. Cakap Melayu, jawab Arab. Daripada jaga, tukang sapu, tukang masak, tukang buat bangunan, sebab bukan pelajar dia, tu hok mari luar. Cakap Arab. Kita kata ini Allah Ta'ala beri kepada dia dunia, tapi man kanatil akhiratu hammahu, kita letak depan mata kita ni dunia untuk akhirat. Selamat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Ta'ala jadikan kekayaan itu dalam hati dia. Dia tahu mak cari harta, tapi dia tidak tahu mak kepada harta. Pelik tu. Dia tahu mak mencari harta untuk kepentingan Islam. Tapi dia bukan tahu mak mencari harta kerana mencari kekayaan untuk lah. Jadi kita kata ini satu benda yang besar. Wa man kanatid dunya hammahu, tapi kalau kita letak dunia tu dalam hati kita,
Kalau kita berniaga ni kerana nak kaya, kerana nak hebat, kerana nak tu nak ni, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah Taala jadikan sifat pakhir antara dua mata dia. Dua mata ni pakai duk suluh sini. Kelih orang tomok belaka. Tengok orang dengki belaka. Tengok ini dia kata manusia ni kalau dia kaya pun dia susah, kalau dia miskin lagi susah. Jadi kita nak Allah Nabi kata fattaqud dunya, hendaklah kamu takut pada fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kamu akan fitnah wanita. Oi, minta maaflah para muslimat sekalian. Kenapa kami ni jadi bahan fitnah? Sebab Allah Taala nak uji orang dengan melalui wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Nabi kata permulaan awal fitnah Bani Israel melalui wanita. Jadi hadis ni sahih riwayat rawahu Muslim. Artinya dunia ni manis, hijau molek, na'imatun tayyibatun muzayyanatun. Mana diperhiaskan dunia depan mata kita ni, rasa comel, rasa lawa, tengok orang rasa hebat. Kadang-kadang Allah Taala beri perniagaan budak-budak muda ya. Suami isteri buka kedai jual air pun kaya. Kalau saya kira hadut jual kosmetik alat apa ni, bedak-bedak sejuk pun kaya. Bedak sejuk zaman model lah, bukan bedak sejuk jemaah jalan tu. Dengan nama-nama ni. Siapa peringkat lebih pada sudah kaya, apa jadi? Hak laki-laki pun nak jadi wanita, jadi ponde. Apa jadi lagi? Banyak lagi lah perangai-perangai huduh yang berlaku. Sebab apa? Fitnah itulah masuk. Berniaga tak salah. Tapi salahnya bila kita lari daripada channel asal kita berniaga, maka pada saat itu akan berlakulah fitnah dalam dunia. Jadi fitnah itulah yang menyebabkan kita akan hilang agama. Fitnah yang paling besar sekali yang kita bimbang dalam dunia ni, fitnah yang menghilangkan agama. Kalau fitnah kena tuduh ke orang, kena uji lain, tapi fitnah hilang agama ni masalah besar. Sebab itulah Nabi SAW larang berkhalwat, berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, tidak boleh. Yang bukan mahram, tak boleh. Dia akan mari selalu fitnah. Dia akan mari fitnah. Hari ni macam-macam fitnah yang berlaku dalam dunia. Kita kata mari melalui an-nisa, melalui lorong wanita. Hadis ini rawahu Muslim. Satu lagi hadis yang kita ambil dalam ayat ini, mungkin kita berhenti setakat ayat ni je. Ayat 15 je, kemudian 16, 17, 18 lah kita sambung dalam siri akan datang. Dalam hadis lain, wa an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ka'ab bin Iyad dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat itu ada ujian. Bagi setiap umat ada ujian. Ujian besar kepada Bani Israel, wanita. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah besar pada umat aku ni harta. Wanita tak masuk, tapi dia ada hak nombor 1, nombor 2. Nombor 1, fitnah umat aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mal, harta benda. Fitnah melalui harta, ramai orang yang kecundang. Ni hodok berebut ni. Hari sana bongkar sini, tuduh sana tuduh sini. Kadang-kadang kita dengar juga perhimpunan patutnya nak mencari bagaimana nak membina negara, membina kedudukan. Rupa duk cari di mana lemah kawan, di mana boleh makan kawan. Kata orang itu yang jadi bahaya. Sebab apa? Fitnah al-mal, kerana kedudukan menyebabkan manusia hilang pertimbangan, kawan dijadi lawan dan lawan dijadi kawan. Sebab itulah dipanggil fitnah kedudukan. Sebagaimana kata seorang pendakwah tu kata, saya nukil je. Dia kata syaitan lari apabila kita baca ayat kursi. Ahli politik berkelahi apabila berebut kursi. Sedap juga kata-kata dia tu. Minta maaf lah, kadang-kadang kita letak juga selingan sikit-sikit supaya kita berfikir. Syaitan lari bila baca ayat kursi. Manusia ni ahli politik berkelahi dengan sebab apa? Sebab berebut kursi. Nak kursinya satu je. Lepas tu dia pakai ada bubuk buat dia, payah lagi tak ada main lagu tu dah, payah nak cari.
Allahul musta'an. Kita kata itulah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Baik, hadis ini rawahu at-Tirmizi wal lafzu lahu Ahmad wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin. Mengatakan hadis fitnah bagi umat ini harta, kita mengatakan itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah Ta'ala lah pahala yang besar. Ay wallahu indahu sawabun azim. Allah Ta'ala kata, aku sediakan pahala yang besar. Liman lam tashghalhu amwaluhu wa auladuhu wa azwajuhu an ta'atillah. Pahala yang besar bagi orang yang mampu mengawal diri dia daripada diperangkap oleh harta, diperangkap oleh anak-anak dan isteri, tapi dia boleh kawal, dia boleh didik, dia boleh jaga nafsu, jaga keluarga, maka itu orang ini akan mendapat pahala yang besar. Sebab apa? Sebab di akhirat esok kita orang yang beriman, dia akan boleh berkumpul balik dengan keluarga dia di akhirat esok. Allah, kan? Dia akan berkumpul balik di akhirat esok dengan anak-anak, dengan isteri, dengan keluarga dia. Kita kumpul semula. Kita berkumpul balik di mana? Di akhirat esok. Ayuh masuk dalam syurga, dia boleh hanik anak-anak. Sebab itulah kita kata projek besar yang kita nak ni para pelajar sekalian, dia panggil masuk syurga sekeluarga. Baik, kita break setakat itu dulu para pelajar sekalian. Kita pergi kepada fawaid yang ringkas juga. Fawaid yang ringkas, faedah yang pertama ayat yang 5:14 ni, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Kata di ulama tafsir, haza tahzirum minallah. Ini peringatan daripada Allah kepada orang mukmin, jangan terpedaya, terperangkap dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala beri melalui isteri dan anak-anak. Sebab ada di kalangan mereka menjadi musuh pada kita. Dia panggil adawatul mahabbah, musuh melalui kasih sayang yang melampau. Oleh kerana sayang kepada bini, biarlah dia tak tutup aurat. Sayang kepada anak-anak, tak apa anak tak salat. Kita kata itu mahabbah yang melampau. Ia menyebabkan seorang bapa, seorang suami ikut kehendak anak-anak, maka rusaklah mereka semua. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, dalam ayat yang sama, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. 'Allamallahu ta'ala al-insan. Allah Ta'ala ajar kepada kita manusia kaifa yu'ashiru aqraban nas ilaih. Bagaimana cara kita nak berinteraksi, bagaimana kita nak jaga, bagaimana kita nak kawal orang-orang yang paling hampir dengan kita. Sebab kita kena ingat, manusia ni bahagia kalau orang duduk sekali dengan dia tu bahagia. Orang lain duduk lain, rumah-rumah lain. Tapi isteri dengan anak-anak duduk sekali dengan kita. Wa amaru an yatahaffaza minhum. Allah Ta'ala suruh kita jaga sungguh-sungguh isteri kita, anak-anak kita ni kita jaga. Biarlah mereka terdidik dengan didikan syariat Islamiah. Jaga. Ni tak apa jaga mana ni? Tak apa jaga mana ni? Ustaz jangan tuduh saya jaga anak isteri saya. Betul ke tidak? Berapa tepat dah anak kita tanya. Tuan-tuan nak pergi syurga berapa orang? Nak pergi belakang ustaz. Saya nak pergi isteri, nak pergi anak, nak pergi cucu, nak pergi. Kita tanya pula, pak cik, mari masjid apa kat berapa orang? Seorang. Dia pergi masjid apa orang? Seorang. Hak lain maya mana? Tak tahu maya ke tak. Nak pergi syurga sekeluarga. Mari maya seorang. Anak-anak bini maya ke tak tahu. Kita kata ini satu kepincangan. Manusia bercakap tak sedar diri. Orang Kelantan kata kecek tak khabar. Tahu kecek tak khabar? Tak tahu apa. Jadi kita tanggungjawab kita nak pergi syurga-syurga, bawa semua. Tak muat ustaz kereta saya, punggah 2 kali. Tak muat juga kita beli van. Pasal apa nak bawa anak-anak ni pergi? Bila kita bercakap lagu ni, kata di tu email AJK masjid pun tak mari anak-anak ustaz weh, macam mana masjid nak penuh. Kita kata itu kepincangan bukan sebab kita, bukan sebab tu email, tapi sebab kita semua tak cakna dengan suasana, maka kita mengatakan satu benda yang cukup dahsyat.
Allahu Akbar. Jadi kerana itulah dalam ayat yang sama lagi ni Allah SWT perintahkan kepada kita supaya sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya, baca doa ni. Tulis doa ni dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah ajar kepada kita, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berilah kepada kami, min azwajina wa zurriyatina, isteri kami, anak cucu kami, qurrata ayun, menjadi penenang mata hati kami. Penenang mata hati ni bukan anak boleh 10A 20A. Hati kita tenang bila kita anak kita jaga solat, jaga pergaulan, jaga aurat, itu baru jadi hati tenang. Nah, kemudian dia boleh A banyak tu lagi menenangkan. Ni kita tidak ada kira A, maya kata maya cerita lain. Kita kata ini satu kepincangan yang cukup dahsyat, yang cukup besar, sebab kita nampak hak dunia, kita tak nampak hak akhirat. Kita nampak dunia, kita tak nampak akhirat, maka itu adalah satu kepincangan yang cukup besar. Para jemaah sekalian, jangan bermudah-mudah dengan apa yang telah diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini, fahzaruhum, berhati-hati kamu. Berhati-hati kamu, jangan jangan orang panggil leka, percaya semua petelak. Fahzaruhum ala anfusikum. Jadi ulama tadabbur kata kita nak jaga ni melalui dua cara. Imma lidararin fil badani, sama ada dia memberi mudarat kepada tubuh kita, duk mikir ke dia siapa stres, siapa hilang mengantuk, au lidararin fid din, ataupun mudarat dalam agama. Maknanya dua mudarat yang diberi oleh isteri dengan anak-anak. Mudarat dalam kehidupan, iaitulah berkait dengan dunia. Mudarat dalam agama, bahaya dia kepada akhirat. Maka Allah Ta'ala beri peringatan, fahzaruhum. Itu yang keberapa dah Pak? 4. 3 ke 4 dah tu. Yang kelima, tulis yang kelima, wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu maaf dan kamu tidak berdendam, wa taghfiru, maka di sini Allah Ta'ala ajar kepada bapa, isteri, suami, liman buliya bi jauzatin mu'ziyatin, siapa dia Allah uji dengan isteri yang menyakiti, cakap juga orang panggil sakit kepala semua, kita main dengan dia, atau waladin aqin, ataupun anak yang derhaka. Tak dengar kata fasabara, naklah dia sabar, teruskan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, teruskan mencari jalan-jalan solusi penyelesaian, maka Allah Ta'ala sediakan pahala yang besar. Maknanya bukan mudah, bukan senang nak melalui proses memperbetul balik channel. Lebih-lebih lagi yang sudah hanyut di separuh jalan. Kalau hanyut di pangkal jalan, kita kata mudah nak balik. Tapi kalau hanyut sudah jalan, macam orang salah ikut apa nama orang kita naik kereta ni, GPS, Wish ni kadang-kadang nakal. Kita nak pergi lain, di atas lain. Ada sahabat kita ni, dia ikut Wish, masuk dalam kapur mana tahu, akhir kali berhenti dekat kubur. Alah, berhenti dekat kubur, kereta mampu pula situ kan agak. Terkecil tengah jalan lah. Jadi ingat baik. Maka kata orang, kalau di pangkal jalan tu cepat, kembali cepat. Jangan sampai anak kita tak semaya dah jadi gay, jadi macam-macam benda, terjebak dengan benda-benda yang mungkar. Bawa siap baru nak mari cari air tawar, berat. Kita cari penawar sebelum anak-anak kita terlepas daripada jagaan kita, barulah kita selamat, insya-Allah. Cukup dah 5. Alhamdulillah. Kita sambung semula ayat yang ke-16 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.